Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar tajuk kata perintah. Apakah itu kata perintah? Kata perintah digunakan untuk memberikan sesuatu perintah yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Murid-murid, mari kita mengenali kata perintah. Kata perintah terdiri daripada 4 bahagian, iaitu permintaan, silaan, larangan dan suruhan. Lihat di bahagian pertama, iaitu permintaan. Dalam jenis kata permintaan ini terdiri daripada 3 perkataan, iaitu minta, tolong dan harap. Ianya digunakan oleh seseorang untuk meminta daripada orang lain, sama ada meminta bantuan ataupun pertolongan. Seterusnya, yang kedua iaitu silaan. Ianya digunakan oleh seseorang untuk menjemput ataupun mengajak. Ianya terdiri daripada 2 perkataan, iaitu jemput dan sila. Inilah kata silaan. Yang ketiga, larangan. Larangan digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu tindakan. Ianya terdiri daripada 2 kata larangan, iaitu usah dan jangan. Yang keempat iaitu suruhan. Dalam bahagian kata suruhan ini terdapat penggunaan kan di hujung perkataan. Misalnya, lihat di situ, cikgu sudah tunjukkan ambilkan. Ya, bagus. Dan apabila sesuatu perkataan itu yang diakhiri dengan huruf K, contohnya tulisan yang berwarna merah itu sepak. Jadi di sini kita perlu tambahkan sepakkan. Perlu ada 2 K. Contoh-contoh lain seperti masakkan. Okey. Harap kamu faham dengan jelas. Sekarang, cikgu akan menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai ayat permintaan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam ayat perintah terdiri daripada 4 jenis ayat. Sama juga seperti yang cikgu katakan tadi, kata perintah terdiri daripada 4 jenis kata perintah. Ya, bagus. Jadi di sini ayat permintaan mestilah menggunakan kata permintaan. Maksud ayat permintaan digunakan untuk meminta atau pertolongan sesuatu daripada orang lain.
Lihat contoh A. Minta perhatian. Semua penduduk kampung esok akan diadakan gotong royong. Jelas di sini ayat ini meminta penduduk kampung memberikan perhatian untuk memberitahu bahawa terdapat aktiviti gotong royong pada esok. B. Tolong patuhi undang-undang jalan raya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan menyuruh ataupun meminta orang ramai mematuhi undang-undang jalan raya. C. Harap kamu cepat sembuh daripada penyakit ini. Ya, dalam ayat ini menggunakan kata permintaan iaitu harap. Yang ini bermaksud seseorang yang sakit itu diharapkan untuk cepat sembuh. Cikgu harap kamu faham penggunaan kata permintaan dalam ayat permintaan. Ayat yang kedua pula iaitu ayat silaan. Ayat silaan digunakan untuk mempelawar atau mengajak orang lain. Lihat contoh A. Jemputlah datang ke rumah terbuka saya nanti. Ya, ayat ini menjemput rakan ataupun orang lain datang ke rumahnya. B. Sila sertakan dokumen yang berkenaan bagi permohonan bantuan ini. Dalam ayat ini menggunakan kata silaan iaitu sila, iaitu meminta seseorang menyertakan ataupun memberikan dokumen yang perlu diberikan bagi permohonan bantuan. Cikgu harap kamu faham penggunaan kata silaan dalam ayat silaan. Murid-murid, mari kita mengenali ayat suruhan pula. Ayat suruhan digunakan untuk menyuruh orang lain. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam ayat suruhan ini menggunakan kata kerja. Kata kerja ini boleh dan perlu juga ditambah dengan kan. Sekiranya kamu tidak menambah kan dalam kata kerja, maka kamu perlu mengujarkan ayat suruhan ini dengan nada yang agak tinggi sedikit supaya jelas di sini ayat ini merujuk kepada ayat suruhan dan orang yang disuruh itu faham bahawa kamu menyuruhnya. Lihat contoh A. Buang sampah itu ke dalam tong sampah. Dalam ayat ini adanya kata kerja iaitu buang. Cumanya tidak digunakan kan. Ya, tidak digunakan kan. Jadinya kamu perlu melafazkan ataupun mengujarkan ayat ini dengan nada yang tinggi supaya orang yang disuruh itu lebih faham dan jelas kamu menyuruhnya. Ianya perlu dilafazkan dengan nada yang tinggi, tetapi ayat ini ataupun nada ini kuranglah sesuai digunakan. Okey, kerana apa? Kerana ialah kamu nak minta tolong seseorang, nak minta ataupun suruh orang lain untuk melakukan suruhan tersebut. Tetapi kamu tidak bersopan santun lah, dalam istilahnya menggunakan bahasa yang lembut. Jadinya apabila kamu hendak menyuruh orang lain, perlulah dengan nada yang sopan. Lihat B. Buangkan sampah itu ke dalam tong sampah. Jadi di sini ada kan, penambahan kan di sini supaya ayat suruhan itu lebih kepada unsur sopan lah. Ada mempunyai nilai-nilai murni. Seterusnya contoh yang kedua iaitu ambil baju aku di ampayan itu. Jadinya dalam ayat ini juga kamu perlu ujarkan dengan nada yang tinggi
sebabnya tiada kan di situ. Sama juga dalam ayat ini, ambil baju aku di ampaian itu. Ianya menyuruh, kuranglah sesuai sekiranya kamu mengujarkan ayat ini untuk menyuruh orang lain, kerana tiada unsur nilai murni ataupun kesopanan bahasa. Berbanding B, ambilkan baju aku di ampaian itu. Jadinya B ini paling sesuai sebab ada penambahan kan dalam perkataan tersebut. Cikgu harap kamu faham ya. Dan lihat contoh yang ketiga, masakkan mi goreng untuk dia. Nada ini lebih kepada menyuruh seseorang itu memasak. Untuk pengetahuan kamu juga, apabila perkataan itu diakhiri dengan huruf K, contohnya masak, okay, sepak, lagi jarak, itu perkataannya perlu ditambah dengan kan. Kamu jangan gugurkan yang K, contohnya masak, kamu nak gugurkan K jadinya masakan, tak boleh ya. Seterusnya macam jarakan, tak boleh, patut jarakkan. Ataupun ketiga, sepakkan, supaya orang yang kamu suruh itu lebih memahami bahawa kamu menyuruhnya. Lihat B pula, masakan mi goreng untuk dia. Ayat ini salah lah, kerana ianya ayat suruhan, jadinya tiada unsur menyuruh di situ. Jadi hanya ayat tu ayat penyata biasa sahaja. Harap kamu semua dapat memahaminya dengan lebih jelas. Seterusnya, ayat larangan. Ayat larangan digunakan untuk mencegah dan melarang seseorang melakukan sesuatu tindakan. Contohnya, A, jangan engkau menyibuk urusanku. Ayat ini melarang orang lain. B, usah kamu mengganggu hidupnya lagi. Sama juga ayat ini melarang ataupun mencegah orang lain mengganggu hidupnya. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata larangan dalam ayat larangan. Sekarang, tiba masanya yang ditunggu-tunggu untuk kamu melengkapkan ataupun menyiapkan tugasan yang cikgu beri ini. Cikgu ingin menguji kefahaman tentang pembelajaran pada hari ini. Jadinya, cikgu harap kamu dapat menjawab ke semua soalan dalam bahagian ini. Selamat berjaya! Ini ialah jawapan yang sesuai untuk dilengkapkan dalam ayat. Jadi, sudahkah kamu menyemaknya? Adakah kamu menjawab ke semua soalan ini dengan betul? Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang kurang berjaya. Jangan putus asa. Cuba lagi. Mari kita menjawab bahagian B. Kenal pasti penggunaan kata perintah yang salah dalam ayat di bawah ini. Kemudian, tukarkannya kepada kata perintah yang sesuai. Dalam soalan ini, cikgu telah meletakkan penggunaan kata perintah yang salah. Jadi, cuba kamu kenal pasti kata perintah yang salah itu, kemudian tukarkan kepada kata perintah yang sesuai dalam ayat perintah. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini ialah jawapan bahagian B tadi. Adakah jawapan kamu semua betul? Tahniah diucapkan kepada murid-murid yang berjaya. Yang kurang berjaya,
jangan putus asa. Cuba ulang semula pembelajaran sebelum ini dan jawab semula soalan ini. Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan sebaiknya. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.